Okay, hai memerik. Yang pertama sekali kita akan belajar untuk membina tembiring garis. Oleh itu, cara untuk membina tembiring garis berukuran 5 sentimeter. So, yang pertama sekali, kita terdapat satu garis yang lurus. Lepas tu, garis ini dipanggil sebagai, titik sini dipanggil sebagai titik A. Jadi, kita nak bina satu tembiring garis AB yang berukuran 5 sentimeter. Jadi, macam mana kita buat? Jadi, kita ambil membaris, kita ambil jangka lukis kita. Dan titik tajam letak dekat kosong. Lepas tu, yang pensel kita letakkan 5. Jadi, kita ambil perlahan-lahan supaya bukaan jangka lukis itu tidak bergerak. Dan kita letak di titik A. Lepas tu, kita buat satu garis di bawah. Lepas tu, garis ini dipanggil sebagai B. Ini adalah cara untuk membina tembiring garis yang berukuran 5 sentimeter. Ini untuk membina tembiring garis adalah amat senang. So itu saja untuk tembiring garis. Okey, seterusnya ialah pembagi dua sama serenjang. Bagaimana kita boleh bina pembagi dua sama serenjang dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Apa itu pembagi dua sama serenjang? Maksud ada satu garisan dan ada satu garis di tengah yang memotong dua garisan itu kepada dua jarak yang sama. Mari saya tunjukkan. So, contohnya kita ada satu garis yang berukuran 8 cm. Okay. So, untuk kalau kita bagi kedua, bermaksud yang garis di tengah tu akan menjadi 4 cm. So, mari kita cuba buat. So, sini kita panggil sebagai A dan sini panggil sebagai B. Okay, pertama sekali kita ambil jangka lukis kita. Kita letak di titik A. Lepas tu, kita ambil pensel. Dia mesti melebihi tengah. So, kita agak-agak tengah di sini. So, dia mesti melebihi dia. So, tak kira kita ambil di sini, sini, ataupun sini. Kita boleh ambil di mana-mana. Contoh, cikgu ambil di sini. Dan pensel, jangan kita letak di atas. Kita buat satu. Tembiring garis di atas. Dan satu lagi di bawah. Oops, tidak melebihi. Okay, kita ambil di B. Lepas tu, kita buat satu tembiring garis. Ini dah melebihi. So, untuk cikgu tunjukkan lebih baik, cikgu buat satu lagi. Okay, cikgu buat di sini. So, dia ada 8 cm. Okay. So, sini cikgu namakan dia titik A. Dan sini ialah titik B. Jadi, untuk bina membagi dua sama serenjang, pertama sekali kita letak yang titik tajam di titik A. Lepas tu kita buka jangka lukis kita melebihi separuh panjang daripada garis AB. So, contoh cikgu ambil di situ. Dan cikgu buat satu garis di atas dan satu garis di bawah. Lepas tu kita pergi ke titik B. Satu garis di bawah dan satu garis di atas. Tengok, kita dah ada dua titik persilangan. Jadi kita boleh ambil pembaris untuk melukiskan garis yang lurus. Kita buat di sini. So yang ni ialah satu garis yang lurus. Yang melebihi titik persilangan tu tersebut. Jadi tadi garis AB ialah 8 cm. Mari kita cuba ukur sekarang. Adakah dia membagi dua sama serenjang? Tengok di sini, ia adalah 4 cm. So, pembagi dua serenjang ialah memotong garis kepada dua bahagian yang sama. So, ini adalah cara untuk melukis dia. Itu sahaja untuk pembagi dua sama serenjang. Okey, seterusnya adalah garis serenjang kepada suatu garis yang lurus. Contohnya, kita ada satu garis di sini.
Nama garis sini dia sebagai P dan Q. Okay. So, sini ada satu titik M. So, macam mana kita nak bina satu garis yang lurus? Jadi, yang pertama sekali kita buka jangka lukis yang sama dari M. Bina dua lengkok pada P dan Q dari M. Kita ambil di sini. Yang tajam letak di titik M. Jadi, kita letak di sini. Di mana-mana pun boleh. Tapi, melebihi separuh adalah lebih selamat. Jadi, cikgu ambil contoh ambil di sini. Lukis satu di sini. Satu lengkok di tepi di kanan. Dan satu lengkok di kiri. Tengok dia dah melebihi. So, cikgu kena buat lain. Kita nak cikgu ambil di sini. Satu lengkok di sini. Dan satu lagi lengkok di sini. Okay. Dengan buka jangka lukis yang sama dari A dan S. So, titik sini kita panggil sebagai A. Dan titik ini panggil sebagai S. Kita buat satu lengkok yang panjang dari A dan S. Jadi, kita tak ada titik persilangan di sini. Jadi, kita boleh ambil pembaris. Lepas tu, buat satu garis lurus yang melalui titik M dan titik persilangan. Tengok. Jadi, ini adalah garis seranjang bagi satu garis lurus. Garis seranjang bermaksud perpendicular line. Bermaksud garis itu, dia adalah sangat lurus. Dia adalah 90 darjah. Kalau 90 darjah, maksudnya garis itu adalah sangat lurus. Contoh, cikgu guna jangka lukis ini, proyektor ini untuk ukur. Okay. Bagaimana kita gunakan proyektor ini? Okay, yang pertama, kita tengok di mana kita nak kira sudut. Kita tengok dari kanan ke kiri. Kalau tengok kanan ke kiri, kita tengok yang kosong dulu di sini, di bawah, di dalam. Kita naik atas, dia akan menjadi 90 darjah. Sekiranya kita tengok dari kiri ke kanan, dan kita tengok di luar. Jadi naik atas. Naik atas menjadi 90 darjah. Tengok sini. Naik 70, 80, 90. So ini adalah sudut 90 darjah. Dan biasanya untuk 90 darjah kita akan buat satu petah di sini. So ini dipanggil sebagai 90 darjah. Jadi contoh kedua ialah titik N adalah pada garisan yang PQ. Contohnya cikgu buat satu garisan di sini. Nama saya sebagai P dan Q. Okey. Jadi sini titik N. So macam mana kita buat satu garis serenjang? Jadi kita letak di titik N. Kita melebihikan dari jarak N, Q, kita melebihi separuh. Itu lebih selamat. Jadi kita buat satu lengkok di kanan dan di kiri. Okey. So yang ni tak berapa cantik. So cikgu buat lagi. Okey. Dah ada dua lengkok. Okay, kita ambil. So sini panggil sebagai A dan S. Jadi cikgu ambil letak di titik A. Cikgu besarkan dia. Cikgu kuncikan dia. Pastikan bukaan dia tidak buka. Jadi kita tulis di atas. Satu lengkok di atas. Dan satu lagi lengkok di bawah. Kita. Lepas tu dari titik S. Ada satu lagi lengkok di atas. Di bawah. Dan di atas. Tengok. Kita dah ada dua titik persilangan. Jadi kita guna pembaris untuk melukis satu garisan yang lurus. Pastikannya dia melalui semua titik ini. Tengok, titik pertama persilangan, kedua dan ketiga. Jadi ini ialah garis seranjang. Kita boleh guna proyektor untuk ukurkan dia.
Dengan protractor dia ada satu titik di sini. So yang ni ialah titik yang permulaannya. Dan garis di bawah mesti sama dengan garis yang kita lukis. So yang ni ialah tengok 90 darjah. Okay. So ini adalah cara untuk melukis garis seranjang kepada suatu garis lurus. Yang pertama, titiknya di luar garis PQ. Satu lagi, di titik di dalam garis PQ. Okay, itu saja untuk garis seranjang. Seterusnya adalah garis selari. Contoh soalan, dia ada satu garis PQ. So, yang ni kita panggil P, yang ni Q. Jadi dia ada satu titik di sini yang dipanggil sebagai titik A. Macam mana kita nak bina satu garis selari? So, yang pertama sekali, kita ambil jangka lukis. Yang tajam kita letak di titik P. Yang pensel kita letak di titik A. Okay, kita buat satu lengkok di titik A. Sudah buat, kita tanpa mengubah bukaan jangka lukis, kita buat satu lagi lengkok dari titik Q. So, tengok, kita buat satu lengkok. Jadi sekarang kita besarkan jangka lukis kita sampai ke titik PQ. Yang kita kuncikan dia. Pastikan bukaan jangka lukis semasa kamu angkat jangka lukis tersebut tidak akan ubah bukaan dia. So, kalau yang sebenar kita angkat dari atas ini supaya yang bukaan dia tidak akan gerak. Jadi kita ambil letak di titik A. Lepas tu kita buat satu lagi lengkok di sini. Dah, kita ada satu titik persilangan di sini dan titik A di sini. Lepas tu kita guna pembaris untuk lukis satu titik. Boleh lukis satu garisan yang lurus yang melalui titik A dan titik persilangan. So yang ni contohnya kita panggil titik ini sebagai titik S. So panjang garis PQ dan RS dia mesti sama. Contoh sini garis PQ adalah 8.1 dan garis RS pun ialah 8.1. So garis selari maksudnya dua garis itu akan sama panjang dan dia akan menjadi sangat lurus. So itu adalah cara untuk kita membina garis selari. Seterusnya, cikgu akan mengajar tentang pembinaan sudut. So, macam mana kita nak bina sudut 60 darjah? So, yang pertama sekali, dia mesti ada satu garis lurus. So, contoh garis ini saya panggil sebagai P, Q. So, kita nak buat satu sudut. Sudut A, P dan Q adalah 60 darjah. Jadi, bagaimana kita nak buat sudut ini? So, yang pertama sekali, kita ambil jangka lukis kita. Yang tajam kita letak di titik P. Lalu kita buka jangka lukis, bukaan dia melebihi separuh dari jarak PQ. Jadi kita kuncikan dia. Kita buat satu garis yang panjang di sini. Lepas tu, kita boleh nama titik di sini sebagai titik S. Dan lepas tu yang tajam, kita letak di titik S. Kita buat satu lengkok di atas tanpa mengubah bukaan dia. So yang ni kita panggil sebagai titik A. Lepas tu kita guna pembaris. Kita lukis satu garis yang lurus yang melalui titik P dan titik A. Di sini kita buat satu garis yang lurus. So, mula-mula percaya tak sudut ini adalah sudut 60 darjah? Mari kita cuba check. Di sini kita letak di titik P. Tengok, tajam PP dan sini ialah kosong. So, tengok, di sini ialah 60. Kita nak tengok dari
tepi kanan ke kiri. Sebab bukan dia macam ni. Dia naik macam ni. Naik terus macam ni. Jadi kita tengok. Jadi dia tak tepat sangat sebab tengok garis ni tak lurus. Jadi kita kena perbaikikan dia. Okay, nampak dia dah okey, macam ni dah okey. Kita buat satu garis yang lurus. Oh, masih tidak. Okey. Maksudnya dah boleh. Okey. Kita guna protractor kita letak di titik P. Oh, dia masih tak sentuh di sini. Jadi sekiranya garisnya sentuh di sini, kamu guna pembaris akan jadi lebih senang. Tengok di sini. Dia adalah 60 darjah. Sebab kita tengok bukaan dia dari mana? Dari kanan ke kiri. Jadi kita tengok kosong di dalam. So dia adalah sudut 60 darjah. So ini adalah cara untuk membina satu sudut 60 darjah. Garis sini boleh melebihi. Kalau melebihi titik dia pun tak apa. Sebab dia akan menjadi 60 darjah juga. So itu saja cara untuk membina sudut 60 darjah. Okey, murid-murid, tadi kita sudah bina sudut 60 darjah. Sekarang kita nak bina pembagi dua sama sudut. Apa maksud membagi dua sama sudut? Maksud kita bagi sudut 60 darjah kepada dua. Kita bagikan dia kepada separuh. Jadi 60 bagi separuh akan menjadi 30 darjah. Jadi kita nak bina sudut 30 darjah. So, bagaimana kita buat? Okey, contohnya, kita guna contoh yang sama. PQ. Okay, pertama sekali cikgu bina sudut 60 darjah. Lebih separuh. Lepas tu di titik sini pun ada satu garis di sini. Satu garis lurus. So ini adalah 60 darjah. Kita guna protractor untuk menyemak dia. Tengok kosong sampai 60. Okay, dah. Okay, sekarang kita nak bahagikan dia kepada dua. Ini dia boleh panjang juga. Tak apa. Okay. Pertama sekali, kita ambil cangkir lukis. Kita letak di titik P. Kita panggil sebagai A. So, kita buat benda yang sama dari titik sini. Dari PQ. Buat satu lengkok di atas, di bawah dan di atas. Tengok, dah. Lepas tu, kita panggil sini sebagai titik A. Dan inilah titik B. Okay, dah. Lepas dah, kita jangan sentuh bukaan cangkir lukis. Kita buat satu lagi lengkok di titik A. Lepas tu, satu lagi lengkok di titik B. Tengok, dah. Kita dah nampak satu garis yang silangan di sini. Jadi kita ambil pembaris. Kita buat satu garis yang lurus. Okay. Garis yang lurus. So, sudut ini akan menjadi sudut 30 darjah. Tengok, kita ambil protractor kita. Okay. Tengok. Tengok, sudut ini 30 darjah. So, dari sini guna pen lain. Pen pink. Okay. So, di sini dan sini adalah sudut 30 darjah. Jadi di sini dan di sini pun adalah 30 darjah. Jadi keseluruhan ini adalah 60 darjah. Jadi pembagi dua sama sudut bermaksud kita bagikan sudut kepada dua.
Jadi ini adalah cara untuk kita membagi dua sama sudut. Okey, murid, kita dah belajar untuk bina sudut 60 dan membagi dua sama. Jadi, macam mana kita nak bina sudut 120 darjah? Jadi kita kena tengok. 120 darjah adalah 60, sudut 60 tambah dengan sudut 60. Jadi kita kena buat 2 kali 60, sudut 60. Jadi mari kita cuba buat. So, di sini garis P dan Q. Cangkir lukis yang tajam melebihi separuh. Buat satu line di sini. Satu lengkok yang besar. Lepas tu di sini kita buat satu lengkok. Jadi kita guna pembaris untuk buat satu garis yang panjang. Cuba tak guna pembaris. Sebab pembaris di sini adalah susah sangat untuk diguna. So murid boleh guna pembaris sendiri. Okey, sini dah 60 darjah. Kita guna protractor untuk menyemak. Tengok, kosong sampai 60 darjah. Okey. Seterusnya kita nak bina satu lagi. Kita nak bina sudut 120 darjah. Jadi kita kena buat 2 kali 60. Okey, yang pertama sekali kita guna line PQ. Yang kedua kita guna line PR. Okey, contohnya cikgu ambil di sini. Warna lain. Okey, biru. Okey. Cikgu buat satu lengkok lagi di bawah. Sampai sini. Okey. Lepas tu dari titik sini cikgu buat satu lagi lengkok. Tengok, tidak ada satu persilangan di sini. So, contoh kita panggil sini sebagai S. TS. Kita guna pembaris. Buat satu garis yang lurus. Jadi kita tengok guna protractor untuk tengok. Kosong. Naik sampai tengok dah dapat 120 darjah. Jadi semua sudut ini adalah 120 darjah. Ini adalah cara kita bina 120 darjah. Kita kena bina sudut 60 2 kali. Jadi seterusnya, bagaimana kita nak bina sudut 90 darjah, 90 darjah. Okey, kita boleh tengok. Kita tengok dahulu. So jadi kita boleh bina 60 darjah. Bina 30 darjah. Kita boleh bina 120 darjah. Jadi 90 darjah macam mana kita nak bina? Dia adalah 120 bagi dengan tolak dengan 30 akan jadi 90. Jadi 120 kita akan pecah 2. 60. Jadi kita kena bina 60 dulu, lepas tu bina lagi sekali 60. Lepas tu sini 30. Kita kena bagi 2 sudut, membagi 2 sama sudut dengan 60 darjah. Tak apa, mari cikgu tunjukkan. So contohnya kita ada satu garis di sini. Nama garis ini adalah P dan Q. Okey, pertama sekali kita kena bina sudut 60 darjah dulu. Kita bina 60 darjah. Okey, dah. Lepas tu kena bina lagi 60 darjah. Lebih separuh. Lepas tu buat satu lengkok yang panjang. Okey, dah. Dari titik sini satu lagi lengkok di sini. Ini adalah sudut sini adalah 120 darjah. Jadi tengok murid-murid, sini ada 60. Sudut sini sampai sini adalah 60 darjah. Jadi sini sampai sini pun adalah 60 darjah. Jadi sekiranya kita potong sini jadi 30. Jadi 60 darjah tambah 30 darjah kita akan dapat 90 darjah. Jadi kita kena bagi 2 di sini. Jadi mari kita buat. Okay.
Pertama sekali kita ambil lengkuk di sini. Kita guna warna merah. Okey, kita buat satu lengkuk di tepi kiri dan kanan. Okay. Dah. Tanpa membuka bukaan ya, kita buat satu garis lengkuk di atas. Dah, tengok sini dah ada satu titik persilangan. Jadi kita guna pembaris, kita buat satu garis yang lurus. Okay. Dah. Tengok. Jadi sudut kita panggil sini sebagai A. Jadi sudut A, P dan Q adalah sudut 90 darjah. Kita boleh guna protractor untuk tengok dia, untuk confirmkan dia. Tengok sini, ini adalah kosong. Kita naik atas sampai tengok dia 90 darjah. Jadi itu cara untuk membina dia. Faham murid? Okey, sekarang soalan seterusnya. Cikgu nak bina sudut 75 darjah. Jadi, macam mana kita cikgu bina sudut 60 darjah? 75 darjah. Okey, untuk pembinaan sudut ini, kita mesti tengok satu persatu, bahagian satu persatu. Okey, so di sini, sudut di sini adalah 60 darjah. Sini ialah 30 darjah. Sini ialah 30 darjah. Okey. So, 60 tambah 30 ialah 90. Jadi, dari sini sampai sini adalah 60. 60 tambah 30 tambah 30. Kita akan dapat 120. Jadi, sudut dari sini ke sini ialah 120 darjah. Jadi, 75 ialah 60 tambah dengan 15. Oleh itu, kita kena bagi sini, bagikan dia separuh. Jadi, dia akan menjadi 75 darjah. Okey, mari kita cuba buat. Okey. Okey, cikgu kena buat balik semua dia. So, garis PQ. Okey, cikgu akan buat sampai 90 darjah dulu. Okey, dah dapat 120 darjah. Okey. Seterusnya cikgu buat, bahagikan dia kepada 2. Okey, dah. Tanpa bukaan dia, cikgu buat satu lagi di sini. Dan di sini. Okey, cikgu dah ada titik persilangan di sini. Jadi cikgu guna pembaris untuk buat satu garis yang lurus. Jadi ini adalah sudut 90 darjah. Okey. So, 75 ialah 60 tambah dengan 15. Tadi cikgu dah kata, sini kita potong 2 akan jadi 15. Jadi, kita kena potong 2 di sini. Oleh itu, cikgu guna warna ini untuk tunjukkan dia cara nak buat. So, kita ambil yang ni. Kita potong di sini. Dan sini. Okey, cikgu namakan dia sebagai A.
dan S. So kita pertama sekali kita buat satu garis. Ini bukan garis yang tengah. So kita buat satu lagi. Panjang-panjang di sini. Okay. Satu titik, satu lengkok di S. Satu lagi lengkok di A. Kenapa cikgu memilih di sini, tempat di sini? Sebab di sini sekiranya kita potong 30 kepada separuh, kita akan dapat 15. Jadi jumlah 60 tambah 15 akan mendapat 75 darjah. So cikgu dah potong. Okey, lepas tu itu garis di atas. Terlalu panjang. So cikgu akan kecilkan lagi supaya murid dapat nampak. Tak apa, cikgu buat balik. Buat tak terlalu banyak garisan. Okay. Sini adalah P. Sini adalah Q. Pertama sekali untuk buat 75, kita kena bina sudut 60 darjah. Di sini contoh cikgu ambil di sini. P dan sudut Q. Okey, cikgu ambil di sini. Lepas tu melebihi separuh. Satu garis, satu lengkok besar. Jadi kita dapat 60 darjah. Kita berbaris untuk lukiskan dia. Okey dah. Lepas tu kita kena buat satu lagi. Lebih titik dia. Lengkok panjang. Lepas tu di sini kita buat satu lagi lengkok. Jadi kita ada titik persilangan dia. Buat satu garis yang panjang. Okey. Dah dapat 120 darjah. Sekarang kita kena buat 90 darjah. Potong dia kepada separuh. Contoh cikgu ambil bukan yang kecil di sini. Kiri dan kanan. Okey, dah. Sini dan sini. Sini tak panjang sangat. Tengok dah ada titik persilangan. Kita buat satu garis guna pembaris. Okey dah. So, sini adalah sudut 90 darjah. Jadi sini adalah 30. Kita kena bagi 30 kepada 2. Jadi cikgu guna warna lain, warna biru contohnya. Jadi cikgu pilih garisan sini S dan A. Sebab kita nak potong sudut ini kepada 2. Sudut S, P, A kepada 2. Jadi cikgu ambil di sini, potong satu kiri dan kanan. Dah potong, cikgu buat satu lagi line di sini. Di lengkok yang kita buat tadi. Okay, dah. Dah ada satu titik persilangan di sini. Kita ambil pembaris. Okey, satu garis yang melebihi garisan tersebut. Jadi kita boleh tengok. Kita boleh cuba ukur sekarang. Adakah ia 75? Tengok. Okey. Garis di sini. So sini kosong. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 71, 2, 3, 4, 5. So inilah 75 darjah. So ini adalah cara untuk kita bina 75 darjah. Faham murid? Okey, kita buat satu lagi contoh. 105 darjah. So 105 darjah. Macam mana kita nak buat?
105 darjah. $60, 120 kita potong, 60 kita sikit di sini. Kita mesti potong dia sampai dia jadi 15, sudut 15. Jadi kita akan dapat 105. Sebab 105 darjah, 105 darjah tambah dengan 15, kita akan dapat 120 darjah. Jadi di sini kita kena potong dia. So cikgu buat sekali lagi. Ini sudut last yang cikgu akan ajar hari ini. So contohnya ada satu garis di sini. Nama garis dia adalah PQ. Okay. Lepas tu kita bina 60 dulu. $120 darjah. Jadi macam mana kita nak bina dia? Mari kita fikir sama-sama. Jadi macam mana kita nak bina? Okay. Pertama sekali kita potong dia menjadi 90 darjah. Ini 60 sudut ni kita potong dia menjadi separuh. Sini dah 90 darjah. So sekarang di sini kita potong dia menjadi separuh. Sebab sini 30. Kita jadi je 15. Jadi kita ambil yang kelukis kita. Cikgu guna warna merah. Okay, cikgu buka-bukaan dia di sini. Contoh cikgu ambil di sini. Cikgu nak potong dia menjadi separuh. Dah menjadi separuh, kita buat satu garis yang lurus di sini. Jadi, mari kita cek sudut ini. Adakah dia 105? Oops. Sini dah melebihi, sebab sini dah melebihi dia. Jadi saya akan bawa balik supaya murid-murid tidak keliru. Contohnya ada satu garis lurus di sini. Okay, kita boleh cek dah 60 betul. Okay, mari kita cek dah. Projected sini dah 120. Okay, sekarang kita nak potong dia menjadi separuh. Jadi dia adalah 90 dulu.
sini. Ini terlalu panjang. Ambil di sini. Contoh. Satu garis berselang di sini. Dan mari kita pastikan sama kan dia dah 90 darjah. Garis dia tak lurus sangat, jadi dia ukuran dia akan tidak tepat sikit. Di sini kita potong separuh. So, sini adalah 30. Kita nak dia 15. Warna biru. Okay. Sini ada satu garis yang lurus. Ada satu titik perselangan di sini. Satu garis yang lurus. Mari kita tengok, cuba cek. Tengok. Kosong dan atas dia akan jadi 105 darjah. Ukuran ini tidak tepat sebab line yang cikgu buat tidak lurus sangat. So, boleh guna pembaris untuk ukur dia supaya dia menjadi tepat. So, inilah 105 darjah. So, ini adalah cara untuk membina semua sudut. Jadi, kita yang paling pertama ialah kita mesti tahu macam mana nak bina 60. Dan kita mesti tahu macam mana nak bagikan dia kepada 2. Lepas tu kita main di sana saja. Tengok, contohnya cikgu nak buat 90 darjah. 90 darjah. Cikgu bina 120 darjah. So, sini akan jadi 60 dan 60. Jadi, 60 sini cikgu potong menjadi separuh, dia akan menjadi 30. Jadi, 60 tambah dengan 30 akan menjadi 90 darjah. So, 120 darjah. Tak. Kita buat 105 darjah. Jadi, kita buat 90 dulu. Lepas tu, kita bagi di sini. Line A dan B. Sebab kira kita dah potong, dia akan menjadi 15 dan 15. Jadi 60 tambah 30 tambah 15, kita akan dapat 105. Jadi kita kena main dengan sudut saja. So itu saja cara untuk membina sudut. Terima kasih.